الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mari sama-sama kita mulakan pengajian ini dengan kita membaca Ummul Kitab, supaya kelas ini, pengajian ini diberkati oleh Allah. Bagi mereka yang mempunyai hajat, mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin ingin disembuhkan, kita jadikan suratul Fatihah ini sebagai syifa agar dapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah kita akan mulakan pengajian kita hari ini. Alhamdulillah, ramai hari ini, penuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian hari ini dengan kita akan memulakan dengan bab baru. Ya, kalau bab yang dua minggu lepas cakap tentang apa? Ingat tak? Tentang itu apa ya? Apa? tentang memanglah tentang hati. Dah namanya Qalbun Salim, tentang hasad. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, saya suka untuk mendengar mungkin beberapa pengajaran lah yang mungkin telah kalian ambil daripada 2 minggu lepas. Apa yang kalian ingat tentang hasad yang telah saya sampaikan. Mungkin 1-2 orang pun boleh, tak semestinya semua. Jangan takut, sebab fardu kifayah kan, 1 orang dah lepas, 1 jawab, semua dah lepas insya-Allah. Jadi siapa yang boleh jawab tentang hasad? Tahu, tapi apa yang saya sampaikan tu pada kemarin tu, ingat tak? Siapa ingat? Kalau tak ingat, semua tidur lah ni. Macam mana? Jangan cendol. Masya Allah. Macam mana? Siapa ingat? Saya ni I am bad at names. So saya tidak ingat nama-nama. Jadi bersyukurlah ya. Kalau saya ingat nama, saya akan cakap namanya. Saya cuma ingat nama-nama yang kat depan je, nama-nama ketua je saya ingat. Siapa? Saya nak cakap siapa? Ada tak nama start daripada, okeylah, saya start alfabet dah. Jadi Adil. Saya nak yang mula daripada A. Siapa yang mula daripada A? Amy A, bukan E mula-mula A, bukan nama yang dalam tu. Siapa? Ada yang nama start daripada A? Ada? Tak ada? Bukan Ana, tu Suhana, lain. Bukan nama timang-timangan, bukan. Okeylah, kalau bukan A, Zack lah, Zack. Ada Zack Zubaidah ke Zulaikha ke, mungkin ada di sini. Tak ada. Okeylah, susah lah. Okeylah. Yang kalau B, Ibu Boni pula tak. Saya tak nak yang ketua, saya nak yang lain. Okey. Daripada C. Siapa yang C? C. Siapa namanya yang start daripada C? Takkan tak ada? Langsung? Okey, D. Ini nama semua Jawa. Okey, D.
D. D for there. D for dog. Oh, nak kena gitu. Okay. L, ada L tak? L. Sudah kena. Siapa? Lisa. Masya Allah, Lisa. Okay. Saya panggil ibu atau ibu? Nanti macam dua kemarin pula kan. Dipanggil ibu, dipanggil mbah. Okay. Ibu. So, Ibu Lisa, saya mau nanya. Apa yang ibu mungkin ingat tentang pengajaran yang telah saya sampaikan berkenaan dengan hasad? Apa yang diingat? Tak semestinya kena refer buku ya. Apa yang ingat? Ada banyak Ibu Lisa ya di sini. Lisa dulu. Kalau Ibu Lisa tak berjawab, kita panggil orang lain. Maksudnya hasad tu busuk hati. Kan? Tak, ini bukan betul Okey, saya boleh terima lah. Hasad tu memang busuk hati dia dengki dengan orang, iri hati dengan orang Okey, ibu yang berkerudung biru, siapa namanya? Baru baru masuk ya? Oh. Okey. Apa yang ibu ingat tentang dia membenci setiap kenikmatan orang lain? Setiap kenikmatannya pada orang lain. Itu yang ibu dapat tangkap Betul. Ya, betul. Dia tidak senang melihat orang lain senang. Dia lagi senang kalau orang lain susah. Kalau orang lain susah, malah dia bertambah senang. Itu orang yang hasad Orang hasad ni jangan dibuat kawan. Ni antara adab-adab dalam bersahabat, adab-adab dalam kita berkawan. Kalau tahu kawan kita macam gitu, jangan kita kawan dengan dia. Sebab apa? Sebab kita yang akan susah hati. Sikit-sikit dia akan hasad, sikit-sikit dia akan dengki. Jadi kalau kita dapat nasihatkan dia, alhamdulillah. Tapi kalau tidak boleh, maka it's best that kita tidak berkawan dengan orang sebegini. Namun saya yakin dekat sini semua orang yang baik-baik, insya-Allah insya-Allah. Okay, one more. K. Siapa yang K? Ada tak? Tak ada. Semua diam. Okeylah. M. Ada? Tak ada M. Tak ada ya? Lisa tadi dah M. N. Nur. Ada Nurul ke? Nur. Ada? So malu. Ada? Siapa yang mana? Ingat tak apa yang saya ajar 2 minggu lepas tentang hasad? Dia tak masuk. Minggu lepas dia tak masuk. Tak masuk. Oh. Okay, tak apa. Kita skip lah. Okeylah. P. Ada kan? Tak ada. S. Tapi yang bukan ketua lah. Ketua tak? Ketua saya tak tanya. Ketua dah tahu dah, insya-Allah. Okey, saya nak yang bukan ketua. S. Siti ada. Ibu Siti. Okey, apa yang ibu ingat tentang menganggap diri sendiri paling baik dan paling benar? Sebab tu dia hasad dengan orang. Okey, selain daripada tu lagi? Selain daripada tidak suka melihat orang bahagia, dia takut. Mencari kesalahan orang lain. Boleh, okey. Di depan halayak.
Okey, baik. Semua jawapan betul, Alhamdulillah. Maksudnya tak tidur lah, Alhamdulillah. Okey, memang betul hasad tu adalah perbuatan yang dia merupakan satu penyakit hati yang tidak dapat kita lihat sebab di dalam hati kita. Di antara kita semua ni, contohnya, tidak dapat saya tahu pun apa yang tersimpan, apa yang tersirat dalam hati. Sama juga kalian terhadap saya. Betul tak? Apa yang dalam hati saya tidak dapat kalian lihat sebab tak tahu apa yang saya rasa pun, kan? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Sebab tu perlu untuk kita jaga dengan hati kita. Sebab yang akan ditanya nanti pada yaumil kiamah, yang akan ditanya oleh Allah bukan sahaja perkara-perkara tentang jasad kita, amal kita, amaliah kita, tidak. Tapi tentang hati juga akan dipersoalkan. Kenapa kita hasad, kenapa kita suka benci orang dan sebagainya. Akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan go through bab yang ke-6 yang perlu kita ambil tahu dan sangat-sangat penting pada saya pada masa kini, pada zaman ini. Muka surat, siapa yang ada buku muka surat 234. Kalau siapa ada buku. Suka pada pangkat, suka pada jawatan ataupun suka kepada kemasyhuran. Masyhur, suka untuk jadi popular, suka untuk viral dekat TikTok. Kita joget-joget. Joget-joget nak jadi viral. Boleh tak? Betul ke tak boleh? Buat tak? Itu nak dengar tu. Jangan buat. Kalau boleh jangan buat. Sebab kita ini perlu sedar kita ada harga diri. Kita ada maruah. Jangan sampai orang lihat kita tidak ada maruah. Jangan jadi orang seperti di TikTok joget-joget ataupun buat perkara-perkara yang keji yang mana orang akan ketahukan kita lah. Awak suka tak orang ketahukan kita? Tak mahu kan? Malu kan? Jadi jangan kita buat. Tapi zaman sekarang malu itu bukan lagi satu perkara yang mereka pertikaikan. Sebab asalkan dapat duit kan? Yang pernah viral apa tu? Maaf kata yang nenek yang mandi tu kan, ingat tak? Itu menjadi viral sedangkan itu perbuatan yang pada saya dia bukan keji tapi dia perbuatan yang tidak bermanfaat. Sebab kesian nenek itu kan. Yang dapat duit nenek tu ke atau orang yang filem tu? Orang yang filem tu, bukan nenek tu. Mungkin nenek tu dapat sikit je kan. Kita yang sebagai melihatnya tak nampak pun berapa yang kita kasih tu dapat pada nenek tu kan. Yang dapat mungkin yang pada filem tu sebab dia pandai mungkin. Jadi jangan kita terikut dengan trend sekarang sebab nak duit kita menjual maruah kita, kita melakukan perkara yang sebenarnya dilarang oleh Islam Jadi insya-Allah hari ini kita akan berkata ataupun kita akan berbincang tentang sifat yang tercela, yakni tentang suka pada pangkat, jawatan dan kedudukan. Baik. Mukadimah. Sebagai mukadimah, ketahuilah merasa bangga ataupun megah ialah satu keinginan yang perlu dipenuhi kemahuannya, seperti ingin menjadi kaya atau ingin memiliki harta yang banyak. Ini antara perkara yang kita kenal lah Untuk mendapat jawatan, untuk memegang status perlu ada wang. Kan? Dunia sekarang siapa yang paling banyak wang dialah yang bertahta. Betul? Kalau ada harta dia ada tahta. Kalau ada tahta dia dapat banyak apa? Banyak duit lah, banyak harta lagi kan. Banyak harta, dia dapat status yang tinggi dan malah dia akan mendapat banyak-banyak perkara yang seperti harta yang tidak halal dan sebagainya gitu. Yes, betul. Tapi tak semestinya mendapat jawatan yang tinggi itu adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Tidak. Ada pangkat yang dipuji, ada pangkat yang tidak dipuji. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Suka pada pangkat adalah sifat yang tercela dan menjadi penyebab kebinasaan. Jadi saya nak tanya, adakah Islam melarang adanya pangkat?
Adanya Islam melarang adanya pangkat dan status dalam kehidupan kita. Tidak. Tidak Tetapi Islam melarang kita mengejar pangkat. Itu lain. Itu yang perbezaannya. Islam tidak melarang kita ada pangkat, ada status di dalam masyarakat. Tetapi Islam melarang kita mengejar pangkat, mengejar status, mengejar jawatan, mengejar dunia. Itu yang Islam larang. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia, satu, kita dapat dengan sendirinya. Kita dapat kerana rezeki yang telah Allah tetapkan. Yang kedua tadi, kita mengejar. Kita seolah-olah macam menagih. Kita kejar-kejarkan perkara yang sedemikian. Contohnya kita mengejar jawatan status, kita mengejar kedudukan untuk menjadi masyhur. Itulah perkara yang tidak boleh kita lakukan. Jangan kita sampai mengejar jawatan. Jangan sampai kita mengejar dunia. Itu yang tidak boleh, ya. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, tilkad darru akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan membuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak mengejarkan jawatan, yang tidak mengejarkan kedudukan, maka di negeri akhirat nanti, di syurga nanti, Allah akan kasih imbalannya. Tapi siapa yang mengejar jawatan di sini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Antara perkara yang sangat saya ingat, pemimpin yang zalim, ya, ketua yang zalim tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Di saat Allah memandang semua manusia pada yaumil kiamah, golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah ialah antaranya mereka yang menjadi pemimpin tapi zalim. Zalim tu apa? Tidak adil. Zalim tu apa? Zalim tu mementingkan diri sendiri daripada mementingkan hal rakyat ataupun hal jemaah yang lain, contohlah gitu. Zalim tu apa? Zalim itu dia berbuat keji. Macam itulah. Banyak sebenarnya definition zalim. Banyak sebenarnya definition zalim. Nanti kita akan bahaskan lagi, insya-Allah. Ya. Hadis Nabi yang bersabda berkenaan bahaya meminta jawatan. Bahaya untuk kita meminta jawatan. Kenapa bahaya? Sebab Rasulullah kata, innakum satahrasuna 'alal imara wa satakuna nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Yang bermaksud kamu semua akan sukakan pada jawatan. Betul tak? Kalau kita diberi jawatan, suka tak? Jangan bedek tak suka. Semua suka, kan? Tetapi Rasulullah kata apa? Tetapi ia boleh menjadi penyesalan. Ingat ya, ketika di hari kiamat kelak. Kerana pada permulaannya memang terdapat nikmat. Sukalah orang pandang kita as ketua, suka orang pandang kita as presiden, suka orang pandang kita as penghulu. Contoh kat kampung ke ataupun dekat mana-mana tempat yang ada ketua atau bos. Namun pengakhirannya ia menjadi pengikat yang jahat. Maksudnya apa di sini? Semua pemimpin akan ditanya oleh Allah pada yaumil kiamah, apa yang telah engkau lakukan untuk pengikut kamu? Apa yang kamu telah lakukan untuk rakyat kamu? Apa yang telah kamu lakukan untuk orang bawahan kamu? Macam itu. Akan ditanya. Sebab tu orang yang paling lambat, antara yang paling lambat masuk syurga ialah ketua. Betul? Betul. Kenapa? Sebab ketua akan banyak kena tanya. Banyak kena tanya dengan
Allah. Nanti pasal amanah, betul, amanah. Sebab tu Nabi kata bahaya meminta jawatan. Sebab kalau kita meminta jawatan, kita tidak dapat melakukan amanah dengan baik, maka tempat kita di neraka. Namun, yelah kita ni bahaya tentang meminta jawatan kan. Tapi kalau kita dapat menjadi ketua yang baik, yang adil, insya-Allah kita akan dapat masuk syurga dengan cepat juga. Sebab semua urusan dah settle. Kan? Allah nampak kita buat kerja dengan baik. Yang lambat masuk syurga tu sebab kita mungkin ada yang tidak berlaku adil pada certain waktu lah. Jadi antara golongan yang akan lambat masuk dalam syurga ialah mereka yang menjadi pemimpin semasa mereka di dunia. Jadi antaranya contoh ialah pemimpin seperti menteri kan. Mereka akan banyak dipertanggungjawabkan nanti masa di yaumil akhirah nanti sebab mereka perlu untuk dipertanggungjawabkan tentang hal rakyat. Kenapa kamu tidak lakukan ini untuk rakyat? Kenapa rakyat kamu ada yang tidak makan dan minum? Kenapa rakyat kamu ada yang tidak ada rumah? Contohnya akan ditanya. Jadi kita nak jadi ketua ni perlu tahulah dan maaf kata perlu sedah diri kita layak ke tidak. Ya? InsyaAllah. Ini perbezaan kedudukan dan pangkat. Ya, pangkat yang tercela ialah kalau sesuatu pangkat itu menjadikan kita sombong ataupun takabur. Sama juga dengan sombong. Kalau pangkat itu menjadikan kita sombong ataupun takabur, maka itu adalah pangkat yang tercela. Walau macam mana pun pangkat itu dia tinggi. Okey tak? Oh, nak buka lampu ya? Ketutup. Oh, tak nampak. Oh, macam movie. Okey. Boleh insya-Allah. Ni okey, jangan tutup yang ini je. Yang belakang semua nak tutup boleh, tapi yang ini jangan. Ni jangan. Ni nanti tak nampak. Boleh Jadi, antara pangkat yang tercela, contohnya kalau pangkat kita tinggi macam mana pun, tapi kalau kita punya pangkat tu menjadikan diri kita sombong dan takabur, maka pangkat itu pangkat yang tercela. Ya? Boleh Yang depan jangan. Ya, yang depan yang ini. Yang depan tidak. Ya, baik. Boleh. Pasal lampu tak apa, insya-Allah. Betul. Jadi jangan gelap-gelap. Okey. Yang kedua, melakukan perkara yang haram untuk mendapatkan kedudukan hebat di dunia. Kadang-kadang sebabkan nak jawatan, kita sanggup mengambil rasuah. Kita sanggup memberi rasuah. Sanggup sampai membunuh orang sebab nak menjadi orang yang paling tinggi. Contohnya, kalau kita bunuh orang tu, na'udzubillah min zalik, kita akan gantikan tempat orang tu. Bagus tak? Tak bagus lah. Mana boleh bunuh orang kan? Itulah maksudnya pangkat itu tercela untuk dirinya. Bukan pangkat tu yang tercela tau. Bukan jawatan tu yang tercela. Tapi pangkat itu menjadikan dirinya tercela. Sebab dia sanggup melakukan perkara yang haram. Dia sanggup menjadikan dirinya seorang yang sombong dan takabur. Dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang terkeji untuk dapat jawatan tersebut. Maka pangkat itu adalah pangkat yang terkeji untuk dirinya. Pangkat itu pangkat yang tak layak untuk dia. Sebab dia sanggup lakukan perkara yang haram untuk mendapatkan jawatan tu. Apalagi kalau dah dapat jawatan tu, awak imagine boleh bayangkan kalau dia sanggup dapatkan jawatan tu dengan cara yang tak baik, apa yang dia akan lakukan saat dia mendapat jawatan tersebut.
maka dia akan buat benda-benda yang lagi tak baik lah selepas tu. Maka itulah pangkat-pangkat yang tercela, yang tidak baik untuk dirinya. Namun pangkat apa yang dia terpuji untuk diri dia? Contohnya, dia menjadikan dirinya rendah diri. Contoh, kalau dia seorang yang biasa-biasa, tapi dia mendapat jawatan tersebut, menjadikan diri dia lebih rendah diri, menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah, maka pangkat itu menjadikan dirinya terpuji. Macam gitu. Dengan pangkat tersebut, dia akan menjadi orang yang banyak bantu masyarakat dan orang-orang sekeliling. Itu adalah pangkat yang terpuji. Mungkin orang ni dulu dia malas tak bantu orang, tak suka bantu orang. Tapi sebab dia belajar, ada ilmu, maka dia tahu kalau aku jadi ketua, kalau aku jadi penghulu, kalau aku jadi menteri, aku kena tolong orang kan. Maka dia pun tolong orang. Maka itulah pangkat yang terpuji untuk dirinya. Sebab dia mampu untuk mengubah pangkat itu, mengubah dia sebagai seorang yang menjadi lebih baik. Itu maksudnya pangkat yang terpuji. Dan dengan pangkat ini, melalui pangkat ini, dia tidak sombong, tidak bongkak, tidak iri hati pun dengan orang lain. Kadang-kadang kita iri hati. Dia jadi ketua, tapi saya dah lama kat sini. Contoh, saya kerja masjid. Contohlah, dah lama kerja masjid. Ataupun kerja, jangan masjid lah. Masjid orangnya baik-baik semua. Kerja tempat lain lah. Dekat kantor dekat luar lah contohnya. Dah lama ni kerja, 20 tahun. Orang baru masuk, tiba-tiba jadi ketua. Kita rasa iri hati tak? Mesti kita rasa macam iri hati kan? Tapi kalau orang yang beriman, dia akan kata tak apalah, itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Kalau Allah nak kasih aku jadi ketua, dah lama dah Allah jadikan aku sebagai ketua. Mungkin dia lebih layak. Mungkin Allah nampak dia lebih layak, maka dia jadi ketua. Atau mungkin Allah nak kasih sesuatu yang lebih baik daripada jadi ketua tu. Mungkin jadi lebih up sikit daripada ketua. Mungkin. Kan? Semua ni dalam perancangan Allah. Maka kita jangan iri hati dengan orang. Kalau kita dapat jadi ketua, Alhamdulillah. Tak dapat jadi ketua pun Alhamdulillah. Sebab tak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itulah kita just ada that kind of positif. Orang Islam tu dia positif. Dia itu berprasangka baik. Dapat Alhamdulillah, tak dapat pun Alhamdulillah. Ya. Jadi kisah sahabat bernama Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu meminta jawatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang mana Rasulullah sahabat sendiri Abdurrahman sendiri yang meriwayatkan hadis ni. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sendiri yang cakap dengan dia. Jadi dia meriwayatkan hadis ni mengatakan, ya Abdurrahman, janganlah engkau meminta jawatan. Itu hadisnya. Jangan engkau meminta jawatan. Sebab kalau engkau minta jawatan dan engkau tak mampu melakukannya, maka orang akan menginjek kamu. Orang akan memperlekehkan kamu. Dan Allah tidak akan bantu kamu. Sebab kamu yang kerja jawatan ni kan? Tetapi sekiranya kamu diminta untuk memegang jawatan ini, kamu diangkat untuk memegang jawatan ini, maka kamu boleh terimalah kalau nak terima. Sesungguhnya mereka yang tak meminta jawatan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaannya. Siapa yang kerja jawatan, Allah tak bantu. Sebab kita pentingkan diri sendiri. Tapi ada perbezaan Contohnya gini. Kalau kita dalam kampung, semua tak tahu baca Al-Quran, contoh. Kita seorang je tahu baca Al-Quran. Kalau yang lain baca Al-Fatihah pun mungkin Al-Fatihahnya tidak tepat. Contohnya, kita mampu baca dengan tepat. Contoh, maka kita boleh ke depan untuk menjadi imam. Contohnya untuk bahagian lelaki lah. Maka kita perlu untuk ke depan supaya ianya menjadi fardu kifayah kepada semua orang. Sebab kalau tidak, kita akan mendapat dosa. Jadi hukum dalam keadaan ini,
harus untuk kita yang berkelayakan ke depan. Dengan syarat semua tahu dia layak. Itu yang perlu kita tahu. Contoh dalam kampung, kita seorang je yang mungkin pandai baca Quran lah. Contoh. Yang lain pandai tapi mungkin tak terlalu pandai sangat lah gitu. Jadi harus untuk kita ke depan supaya terangkatnya fardu kifayah pada kampung tersebut. Sebab kalau kita macam tawaduk contohnya, tak apalah ke depan. Kita dosa. Sebab apa? Kita layak. Kita kena ke depan. Jadi bila kita ke depan, maka pahala lah untuk semua orang macam itu. Kecuali dalam senario yang ini pula, hadis ni mungkin nak kata apa tahu? Rasulullah kata, janganlah engkau wahai Abdul Rahman meminta jawatan kerana mungkin dia ni tidak layak. Mungkin dia tidaklah layak. Jadi Rasulullah kata, jangan engkau meminta jawatan, sebab kalau kamu minta jawatan, kalau kamu tak boleh buat, nanti orang akan cakap-cakap dengan kamu, kan? Orang akan memperkecilkan kamu, kan? Jadi kalau Rasulullah kata dia mampu, mesti Rasulullah kata silakan. Betul tak? Tapi Rasulullah kata apa? Jangan minta jawatan. Sebab siapa yang meminta jawatan tidak akan dibantu oleh Allah. Tapi siapa yang diangkat, yang diberikan jawatan itu akan selalu dipandukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni pun ada one more cerita. Kisah Khalifah Umar ibn Khattab memecat singa Allah. Macam mana dia boleh pecat singa Allah pula? Bukan singa layan, tidak. Singa Allah ni siapa tahu? Siapa sahabat Nabi yang digelar singa Allah? Siapa? Asadullah. Dalam bahasa Arab, Asadullah. Sahabat ni dipanggil Asadullah. Sebab dia bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak. Bukan Abu Bakar, gelarannya As-Siddiq, lain. Asadullah. Siapa yang dipanggil? Tak tahu. Start daripada K. Start with letter K. Sahabat yang bernama K. K. Siapa? Yang selalu pergi perang, dia tak pernah kalah dalam perang. Tak pernah kalah. Tak tahu Saya jawab Okay. Sahabat ni yang digelarkan singa Allah ialah Khalid ibnu Walid. Kalau dia pergi perang, tak pernah kalah. Dia tak pernah terguris pun. Sikit pun tak pernah. Sebab dia kuat dan dia mampu lawan dengan orang lah. So sampai kalau pergi perang pun tak pernah terguris pun dia. Begitu hebat lah gitu dia. Jadi kenapa tiba-tiba ada cerita ni? Kisah Umar ibn Khattab memecat singa Allah. Kenapa? Kenapa Umar Khattab memecat Khalid bin Walid daripada memegang jawatan ketua peperangan? Kenapa? Why you all think dia di puncak yang sangat tinggi? Dia tak pernah kalah tau. Tak pernah kalah dalam peperangan. Tapi tiba-tiba satu hari Umar Al-Khattab cakap dengan Khalid bin Walid, aku nak pecat engkau, aku nak lantik orang lain jadi ketua. Sedangkan Khalid bin Walid tak pernah kalah dalam peperangan. Selalu menang untuk Islam. Contohnya kita menjadi Khalid bin Walid lah. Kita buat kerja tak pernah lopong lah. Kita pergi perang, selalu menang. Selalu menang. Tiba-tiba Umar Al-Khattab, Al-Khalifah cakap dengan kita, okay, you kena pecat, you are fired, contohlah kita digantikan dengan orang lain. Apa kita rasa? Marah tak? Nesu tu apa? Marah. Sakit hati. Kita rasa apa ni kan? Kita akan berontak kan? Macam contoh, kita mungkin rasa dalam hati kita mengomel kan? Kita dah penat-penat fight untuk Islam, dah penat-penat kita lawan untuk agama Islam. Tiba-tiba Umar Al-Khattab pecat aku, Khalifah Umar Al-Khattab memecat aku yang tak pernah kalah dalam peperangan ni, contohnya tapi tidak. Khalid ibn Walid tak cakap gitu pun. Sikit pun tidak. Apa dia buat? Bila saat berita yang dia dipecat tu, dia sebenarnya dalam peperangan. Maka dia pun memberikan panji ketua tu kepada yang digantikan dan dia terus pergi perang.
Ini the beautiful of agama Islam. Kita kalau dapat berita, jangan terus melenting. Kita kena tenang dulu. Lepas dah pergi perang, dia balik, menang kan? Sebab ada Khalid bin Walid kan? Dia menang, dia jumpa dengan Khalifah Umar. Dia kata, wahai Khalifah, aku diberitahu bahawasanya aku dipecat oleh engkau sebagai ketua peperangan. Boleh aku tahu kenapa? Sebab kalau Islam, kita kena selidik. Kenapa kita? Ya, kasih kesempatan kepada orang lain untuk explain. Jangan terus, apa asal ni aku dah menang tau untuk Islam kan? Kau ni khalifah je, bukan Rasulullah pun. Boleh tak jadi gitu? Boleh kan dia cakap gitu, tapi tidak. Sebab sebab Khalid bin Walid ni orang yang beriman. Dia tidak main terus cakap macam itu. Jadi dia kasih kesempatan kepada Umar Al-Khattab. Katanya, wahai khalifah, kenapa aku dipecat? Boleh engkau terangkan kepada aku tak? Jadi Khalifah Umar kata apa? Sebenarnya aku pecat engkau ni atas dasar keimanan. Untuk menjaga iman kamu dan iman orang lain. Sebab apa? Sebab dari dulu sampai sekarang engkau tak pernah kalah. Dan engkau tak pernah terguris pun. Sikit pun tak pernah calah. Jadi aku takut orang menganggap kamu sebagai Tuhan. Dia akan kacau akidah kita tak? Jadi Khalifah Umar tukar Khalid bin Walid ni menjadi seorang soldier yang biasalah. Prajurit yang biasa saja. Untuk menjaga iman dia supaya kalau dia tidak merasa sombong dengan kehebatan dirinya, dan menjaga orang lain juga supaya tak menganggap dia sebagai Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah kalah. Tuhan tak pernah disakiti. Sama tak? Ada sifat-sifatnya tak? Macam gitu. Jadi nak menjaga iman orang lain dan menjaga imannya Khalid bin Walid, maka ditukarlah jawatan tersebut. Dan walaupun dia menjadi seorang prajurit yang biasa pun, seorang soldier yang biasa pun, Khalid bin Walid tetap pergi perang. Dan every time pergi perang, tak pernah kalah. Kalau kita dah berada ketua, tiba-tiba jatuh jadi orang biasa, kita akan jadi apa? Mungkin kita ni akan jadi, tak nak lah kan? Kita rasa macam tak apalah kan? Tapi itu untuk orang tak beriman lah kan? Kita ni orang yang beriman, jadi kita ketua ke tidak ketua ke, kita tetap akan melaksanakan amanah kita, tugas kita. Sebab itu amanah daripada Allah. Kan? Macam gitu. Sama-sama juga. Ketua ke tidak ke, yang penting kita menjalankan hak orang Islam. Hak saudara mara kita. Ya? Okey. Nak dekat habis dah insyaAllah. Hadis Nabi. Barang siapa melantik, cuba baca. Nampak tak? Saya baca lah. Barang siapa melantik seseorang sebagai pemimpin ataupun pegawai di dalam sebuah kumpulan, sedangkan masih ada di kalangan mereka yang lebih layak, dan orang itu disukai oleh Allah Subhanahu Taala daripada yang terpilih, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya, dan mengkhianati orang yang beriman. Ini yang tadilah yang saya kata tadi. Kalau dalam kampung tu yang dilantik itu, yang jadi imam tu orang yang macam biasa-biasa, yang tak pandai dalam bab agama, maka perlu diganti dengan orang yang faham bab agama. Menjadi tanggungjawab kita untuk change, untuk tukar, supaya ketua tu perlu ada pemahaman agama yang banyak. Tak boleh suka-suka hati jadi ketua, sebab ketua perlu untuk faham bab agama. Tak boleh main-main bab ni. Sebab tu dalam hadis ni mengatakan, kalau ada yang lebih layak dan tak dilantik, maka itulah dia telah seperti mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan mengkhianati orang-orang yang beriman. Sebab kalau orang yang tidak layak menjadi ketua, dia akan asal boleh je. Jadi jangan kita jadi orang yang asal boleh lah. Kita kalau layak, kita ke depan. Kalau tak layak, kita jangan meminta jawatan
tersebut. Masya-Allah. Ni ciri-ciri ketua menurut Al-Quran. Ni perlu ini sangat-sangat important. Menurut Al-Quran, menjadi ketua, menjadi pemimpin itu menurut Al-Quran perlu thiqah. Dalam bahasa hadis hadis ni ini selalu kita jumpa dalam bab hadis. Thiqah tu maksudnya dipercayai. Ketua perlu dipercayai. Kalau tak ada orang percaya dengan ketua, buat apa dia jadi ketua? Kan? Dia jadi ketua sebab kita percaya dengan kata-katanya. Macam gitu. Kedua, perlu kuat ilmu agama. Perlu kuat ilmu agama. Ya. Al-Quran, fikih, tauhid dan sebagainya. Perlu kuat dalam bab ini. Ketiga, kompeten. Maksudnya boleh lakukan kerja. Bukan asal boleh, bukan asal bagi orang buat kerja je. Tidak. Dia sendiri yang buat kerja, dia arahkan orang buat kerja, dia pun pantau orang buat kerja. Kompeten, tangkas, cepat buat kerja. Ataupun kalau tak cepat pun dia mampu habiskan kerjanya between the time that disuruh begitu. Kompeten tu maksudnya dia boleh buat kerja lah. Yang keempat, pandai berkomunikasi. Kalau dia diam je, dia ketua ke? Taklah. Jadi dia kena pandai berkomunikasi, pandai bercakap dengan orang bawahannya. Pandai cakap dengan jemaah, contohnya macam itu. Kalau tak pandai, susahlah orang nak percaya dia. Macam itu. Susahlah orang nak dekat dengan dia. Kan? Macam itu. Yang kelima, cuba untuk menyerapi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apakah sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul? Ingat tak? Fatana, tabligh, siddiq dan amanah. Kan? Empat-empat ni. Fatana, tabligh, siddiq dan amanah. Cuba untuk menjadi, bukan jadi macam Nabi tau. Cuba untuk menyerapi, cuba untuk embody sifat-sifat Nabi. Iaitu fatana, tabligh, amanah dan siddiq. Perlu jadi ketua yang jujur. Ketua yang amanah. Ketua yang bijak, fatana. Ketua yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan dakwah. Ya, perlu menjadi empat-empat ni. Fatana, saya ulang lagi sekali fatana, tabligh, siddiq dan amanah. Dan akhir sekali, ciri-ciri ketua adalah tawaddu'. Maksudnya kalau dia jadi ketua, dia tak kata akulah ketua, hormat dengan aku. Tak macam itu. Alamak kan, tak boleh gitu. Ketua dia kena tawaddu'. Dia sering merendahkan diri. Malah dia boleh lakukan perkara ataupun kerja orang bawahan sekalipun. Itu adalah ketua yang baik. Jangan kita pilih individu untuk menjadi ketua kerana keturunan dia. Tak boleh. Sebab kalau keturunan dia baik tapi tak mampu, tak ada all of this criteria, maka tak mampulah jadi ketua yang baik. Ataupun jangan pilih sebab dia cantik. Ini bukan competition ratu cantik. Bukan, kan? Ini menjadi ketua. Jadi jangan sebab dia cantik, dia handsome, kita jadikan dia ketua. Tak boleh. Kalau dia handsome, dia cantik tapi dia tidak ada ilmu agama, maka rosaklah agama Islam. Okey, ni saya akan okey. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia, maka zuhudlah kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan zuhudlah olehmu pada dunia, nescaya akan dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Zuhudlah kamu pada barang yang ada di tangan manusia seperti jawatan dan yang lain-lain lagi, maka kamu akan dikasihi oleh manusia.
Kalau kamu jenis yang tidak suka kerja jawatan, kamu tidak pandang pada harta, kamu tidak pandang pada dunia, maka kamu akan sering didekati oleh manusia. Manusia senang dekat dengan kita. Sebab kita tak kisah. We don't care about money. We don't care about jawatan. Kan? Jadi manusia suka lagi dekat dengan kita. Sebab senang nak dekat. Gitu. Dia tak akan khawatir. Sebab orang ni tak akan ambil hak kita. Contohnya gitu. Kan? Jadi gitulah. Izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau nak disayangi oleh Allah dan seluruh manusia, maka berzuhudlah kita. Zuhud tu apa? Apa tu zuhud? Bukan sujud, zuhud. Zuhud. Zuhud itu memikirkan akhirat. Maksudnya zuhud tu kita bersifat cukup. Apa yang ada dengan kita, cukuplah. Bersyukur dengan apa yang ada dalam tangan kita. Tak meminta-minta orang. Tak mengejar dunia. Itu maknanya zuhud. Lebih banyak kita zuhud, lebih banyak orang akan kasih pada kita. Kalau kita mengejarkan dunia, kita akan ada high expectation. Maka kita akan kecewa dengan kita punya kehendak sendiri. Ya. Kesimpulannya, sayang pada dunia adalah punca dari segala keburukan. Ya. Al-Quran telah meletakkan garis pandu memilih ketua yang layak di kalangan manusia tadi. Just now we just said memilih kriteria ketua yang baik menurut Al-Quran seperti tadi. Ketiga, Islam tidak melarang adanya pangkat dan kedudukan. Tetapi Islam melarang kalau kita mengejar pangkat dan kedudukan. Jangan dikejar benda yang biar datang sendiri. Ya. Ketua yang baik akan selalu dibantu oleh Allah SWT berbanding dengan ketua yang mempunyai kepentingan sendiri. Rasulullah dulu kalau nak kasih orang jawatan, Rasulullah tak akan kasih orang yang minta. Tak. Rasulullah akan kasih kepada mereka yang tak minta jawatan. Ya. Yang akhir sekali, orang yang tidak meletakkan dunia di hati akan lebih senang meninggalkan dunia pada saat akhir hidupnya. Kenapa antara perkara-perkara, ini antara perkara-perkara yang akhir hidup lah, sakaratul maut. Kenapa kadang-kadang orang susah untuk melepaskan dunia pada saat sakaratul maut? Kenapa kadang-kadang orang rasa susah nak meninggal? Maaf kata, susah nak mati. Dalam bahasa yang lebih lembut, meninggal lah. Sebab ingat dunia. Jadi susah nak tinggalkan dunia. Ya. Kan? Banyak wasiat. Banyak harta, banyak wasiat kan? Sebab tu susah untuk meninggal. Sebab dia rasa dunia tu tempat akhir hidupnya. Sedangkan kita dilahirkan dengan sehelai sepinggang, maaf kata tak berpakaian pun, kita akan balik kepada Allah tanpa berpakaian sekalipun. Walaupun kita ni jutawan, walaupun kita ni ada harta yang banyak sekali, walaupun kita ni adalah orang yang paling kaya dalam dunia saat ini, kalau kita meninggal, kita akan meninggal seorang sendiri. Kita akan meninggal tanpa pakaian sekalipun. Kain kafan tu memanglah macam kain kafan tu untuk membalut pakaian kita kan. Tapi kita tak berpakaian kan. Macam gitu. Nasib baik dalam Islam ada kain kafan. Mengafankan. Yalah, tapi dalam agama lain, contohnya macam agama Kristian, diorang memang dah pakaikan coat kan gitu kan. Of course taruh bunga banyak-banyak kan. Of course lain lah dengan agama Islam. Agama Islam kita ikut cara agama Islam. Dilahirkan tanpa pakaian, dikembalikan juga tanpa pakaian. Itulah fitrah kita.
Semua dari kita ni diciptakan oleh Allah dengan tanah. Maka pada tanah jugalah kita kembali. Jadi buat apa kita nak sombong dengan orang? Buat apa kita nak bongkak dengan orang? Buat apa kita nak iri hati dengan orang? Buat apa kita nak hasad dengan orang? Buat apa kita nak kejar jawatan yang sementara? Hadis Nabi mengatakan, umatku tidak akan hidup more than 60 to 70 years old. Itu hadis Nabi. Dan selalunya Rasulullah akan cakap benda yang betul. Tak akan pernah salah pun Rasulullah. Tak akan pernah salah. So umatku akan hidup anggaran 60 to 70 years old. Kita umur berapa tahun sekarang? Yang paling tinggi. 24. Kamu bayangkan umur kamu sampai 60 tahun. Umur kamu sampai 70 tahun. Contohnya, ataupun lebih lah, insya-Allah. Jadi kamu ada lebih kurang 20 tahun untuk kamu mengumpulkan amal kamu. Sempat tak? Sempat tak dengan 20 tahun ni kita nak hasad dengki dengan orang? Perlu tak? Tak perlu. Sebab kita ada 20 more years. In fact, less than that. 10 more years. 5 more years. Contohnya kamu diberitahu kamu ada 5 tahun untuk hidup. Kamu akan hasad dengki dengan orang tak? Kamu akan kejar dunia tak? Tak. Sebab this is all nothing. Because everything di yaumil qiyamah. Everything Allah kasih pada dalam syurga. Jadi bukan nak takut-takutkan yang dah 50 lebih, bukan. InsyaAllah kita doakan semoga panjang umur. Kita panjang umur dalam keberkatan. Panjang umur tu supaya sihat dan kita masih lagi beriman dengan Allah. Sia-sia je kita lanjut usia tapi tak beriman dengan Allah. Sia-sia je. Jadi kita selalu doa kita dipanjangkan umur dalam keberkatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Ada soalan mungkin? Ada 5 more minutes. Doa apa? Doa kawan kita yang mau pulang kampung dan diberi kelancaran, keselamatan. Pulang sekejap lah. Cuti. Yang sakit, Mbak Musri sakit. InsyaAllah dengan kita doakan untuk mereka yang ingin pulang ke kampung, mereka yang sedang sakit di antara kita, mungkin ada yang telah pergi bertemu dengan Allah, ya. Kita doakan semoga Al-Fatihah kita, ya, setiap bacaan kita Al-Fatihah kita itu diberikan pahala kepada mereka yang kita hajatkan insya-Allah. Ya, ala hazihi niyya wa ala kulli niyyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita tutup majlis boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay. Terima kasih semuanya, insya-Allah. Semoga